yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaan yang diberikan pada kita pada malam ni sehingga dapat kita bertemu semula menyambung kembali uh, kuliah tentang fiqh sirah, fiqh sirah jilid ketiga, dan kita sambung pada muka surat 561. Suara anda memang jelas ya Najib ya? Boleh ya? InsyaAllah Ustaz, jelas. Kita yang kita nak bincang ni malam ni pembukaan kota Mekah. Yang mana kota Mekah, pembukaan kota Mekah merupakan satu peristiwa yang sangat penting kerana bermula daripada tarikh pembukaan kota Mekah atau penawanan kota Mekah tidak lagi ditawan akan kota Mekah itu sehingga sekarang oleh sesiapa saja. Sampai sekarang lah, walaupun ada juga beberapa peristiwa yang melibatkan penawanan kota Mekah dari sudut sejarah lah. Pada zaman-zaman Fatimiyah ataupun zaman-zaman Syiah. Dulu adalah peristiwa-peristiwa yang agak lama juga berlaku beratus-ratus tahun selepas pembukaan kota Mekah yang dilaksanakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sambung pada muka surat 561. Diberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Sa'ad bin Ubadah telah berkata kepada Abu Sufyan tatkala dilihatnya dari jalan, hari ini adalah hari pertempuran. Hari ini adalah hari dibebaskan melakukan pembunuhan di Kaabah. Jadi kalau kita lihat di sini, kataan Sa'ad bin Ubadah menyebut tentang slogan, iaitu yang ana ulang balik ni. Kata Sa'ad bin Ubadah, hari ini adalah hari pertempuran. Bila Sa'ad bin Ubadah melihat Abu Sufyan, kerana mungkinlah pada perkiraan Sa'ad bin Ubadah, Abu Sufyan masih lagi belum masuk Islam. Mungkin begitu. Perkataan Sa'ad itu tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata baginda, hari ini adalah hari berkasih sayang. Hari ini adalah hari dimuliakan oleh Allah akan Kaabah. Jadi Nabi SAW telah mengajar para sahabat yang mana kita dengar tadi ataupun kita baca tadi tentang Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad Ubadah berkata, hari ini adalah hari pertempuran. Hari ini adalah hari dibebaskan melakukan pembunuhan di Kaabah. Itu kata Sa'ad bin Ubadah. Lalu Nabi membetulkan sahabatnya, Sa'ad bin Ubadah. Nabi kita menggantikan ucapan yang berbeza. Hari ini adalah hari berkasih sayang. Hari ini adalah hari dimuliakan oleh Allah akan Kaabah. Jadi Nabi SAW menukar ucapan Sa'ad bin Ubadah itu dengan ucapan yang agak berlainan daripada apa yang disebut oleh Sa'ad bin Ubadah. Dalam konteks apa yang kita bincang ini, mungkin kita boleh sentuh sikit tentang yang melibatkan, kita ambil sikit yang melibatkan perkataan yang kata tak boleh sebut orang kafir itu adalah kafir, orang kafir tak boleh sebut. Sebenarnya lah ada beberapa perkara yang diberi pendapat oleh para ulama tentang sebutan. Kerana kita lihat Islam ini agama yang sebagaimana Nabi SAW sebutlah dalam ni, Islam adalah hari berkasih sayang. Dan Tuan Guru Haji Abdul Hadi sendiri pun pernah menyebutkan, kalau nampak perkataan kafir itu nampaknya kasar sangat dan boleh menyebabkan orang kafir jadi susah nak dengar kita ataupun nak bersama dengan kita, ataupun sekurang-kurangnya bila dia dengar perkataan kafir itu, dia menjauhi kita.
Maksudnya, orang kafir ni bila dengar kalimah kafir kita lontarkan, dia rasa bahawa perkara kafir tu kasar sangat. Jadi menyebabkan dia tak nak dengar tentang Islam. Jadi dalam konteks itulah Tuan Guru Haji Abdul Hadi sebut, kita boleh sebut non-Muslim. Contohnya, kita sebut perkara ni adalah bertujuan dakwah supaya orang kafir ni, bila kita sebut namanya non-Muslim ataupun bukan Islam, dia bersedia untuk mendengar walaupun tak banyak, tapi dia dengar juga sikit tentang Islam. Itu pernah disebut oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang satu ketika dulu lah, dah lama ada kes ni. Begitu juga dengan Dr. Yusof Qardawi almarhum menyebutkan perkara yang sama. Saya rasa Ana lah tentang perkataan sebut perkara kafir ni. Di Indonesia pun ada juga konflik yang sama berlaku. Apabila orang kafir dia berasa tidak selesa bila disebut tentang orang kafir gitu. Jadi ada satu pendapat lagi yang kata bahawa apa masalahnya kalau kita sebut orang kafir. Sebab dalam Quran pun sebut kafir, ada surah Al-Kafirun misalnya. Dan juga ada dalam Quran ini kalimah-kalimah yang menyebut tentang kafir. Juga ada pengkelasan tentang orang kafir seperti kafir zimmi, seperti kafir harbi, seperti kafir musta'man, seperti kafir mu'ahid. Ada 4 jenis kafir dan semuanya bermula dengan kalimah kafir di hadapannya. Tapi itu pendapat kedua. Bagi Ana lah, kita boleh gunakan kedua-duanya. Dalam konteks dakwah, kita gunakan bila bersama dengan orang yang bukan Islam, yang bukan bermusuh dengan Islam, kita gunakanlah non-Muslim. Tapi kalau kita sebut bila kita bersama sesama orang Islam, kita tidak menjadi halangan lah untuk kita sebut orang kafir. Tapi kalau ada orang kafir itu sendiri, kita sebutlah non-Muslim. Kerana itu sebenarnya lebih lembut untuk membolehkan dia terbuka hati untuk dengar Islam daripada kita. Kalau tidak, mereka akan jauh daripada kita selama-lamanya. Kalau kita wujudkan ketegasan untuk terus menyebut perkataan kafir. Sedangkan kita dari segi dakwah, kita boleh guna kalimah non-Muslim itu. Begitulah antara yang Ana sempat kaitkan, sebagaimana kata Rasulullah SAW berlawanan dengan apa yang disebut oleh Sa'ad bin Ubadah, sehingga Nabi kita mengatakan hari ini adalah hari kasih sayang. Ini berjaya menarik kebanyakan orang kufar Quraisy untuk tidak lari daripada Mekah, ataupun sekurang-kurangnya mereka tidak merasa takut dengan slogan yang telah disebut oleh Sa'ad bin Ubadah. Apabila Nabi kita menukar slogannya, ini dia lebih mesra penduduk lah kita kata, menyebabkan mereka rasakan Islam itu memberikan suatu kehidupan bagi mereka. Sebagaimana yang kita lihat dalam beberapa video pendek yang berkaitan dengan orang Israel ni, orang Israel yang bila ditangkap oleh Hamas, kita tidak melakukan perkara-perkara yang perkara yang zalim kepada tawanan-tawanan yang merupakan rakyat biasa Yahudi. Kita tidak menyeksa mereka, malah di kalangan mereka ni ada yang dilepaskan. Dan kalau tak silap Ana dah ada satu video pendek ni yang mana ceritanya Hamas telah masuk rumah dia dan dia ada anak perempuan. Lepas tu rasa mungkin sahabat-sahabat pernah tengok video pendek ni. Perempuan ini dia rasa takut kepada tentera Hamas ni masuk rumah dia. Sebab selama ini dia telah ditakut-takutkan oleh pemerintah Israel bahawa Hamas ni zalim, kejam,
potong kepala orang contohnya. Jadi bila dia tengok dengan mata kepala dia sendiri tentang apa akhlak seorang tentera Islam, tentera Hamas ni kata pisang ada atas meja, dia kata minta kat aku sebiji lah. Dia beri je, makan je pisangnya, lepas tu dia keluar. Tak ada pula dia sentuh apa-apa perempuan Yahudi ni dengan anak dia. Tak ada pula dia sentuh apa-apa. Elok-elok je. Dan selepas itu, perempuan ini telah membuat pengakuan dan menceritakan hal ini kepada media. Dan nampak banyak juga ataupun media ataupun tayangan ini telah dilihat oleh ramai orang. Itu gambaran kepada eloknya budi pekerti atau akhlak yang diajar oleh Islam kepada penganut-penganutnya, sebagaimana yang tadi yang kita sebut. Nabi kita SAW, tujuan Nabi kita tukar slogan yang disebut oleh Sa'ad bin Ubadah itu untuk membawa orang yang musyrik yang ketika itu berada di Mekah untuk menganut Islam. Ataupun paling kurang mereka tidak bermusuh dengan Islam. Itu antaranya. Dalam hal ini kita boleh masukkan dalam konteks dakwah, kita boleh guna perkataan yang disebut oleh Rasulullah SAW. Seterusnya kita sambung lagi. Rasulullah SAW mengeluarkan perintahnya kepada pemimpin-pemimpin tentera supaya jangan memerangi sesiapa pun kecuali orang yang mengangkat senjata melawan. 6 orang lelaki dan 4 orang perempuan diperintahkan dibunuh di mana sahaja bertemu. Walaupun begitu, ada beberapa keadaan yang Nabi SAW memberi arahan. Yang pertama, arahan tadi, jangan memerangi atau jangan membunuh, atau lebih tepat lagi memerangilah. Jangan memerangi mereka yang tidak memerangi kita. Bila orang tu memerangi kita, barulah kita lawan balik memerangi mereka. Tetapi ada 6 orang yang memang Nabi kita istihar. Kalau bertemu, bunuh saja. 6 orang lelaki dan 4 orang perempuan diperintahkan dibunuh di mana saja bertemu. Mereka ialah Ikrimah bin Abu Jahal, Habbar ibnu Aswad, Abdullah bin Sa'ad ibnu Abu Sarah, Muqais ibnu Habbah al-Laythi, Huwairith ibnu Nuqaid, Abdullah ibnu Hilal, Hindun binti Utbah, Sarah hamba Amr bin Hisham, Farasna dan Qarinah, iaitu 2 orang hamba perempuan yang selalu menyindir dan mempersenda-sendakan Rasulullah SAW dengan nyanyiannya. Inilah di antara 10 orang yang telah disenarai hitamkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada juga 10 orang yang disenarai hitamkan oleh Nabi, bila bertemu saja maka dibenarkan bunuh. Itu hanya 10 orang saja. Dalam suasana kita lihat Rasulullah SAW berlembut dengan slogan tadi, hari ini adalah kasih sayang, tetapi di sana ada ketegasan yang telah ditunjukkan oleh baginda SAW. Dari satu sudut ada kelembutannya, dari satu sudut ada ketegasan yang Nabi kita SAW tunjukkan kepada umatnya. Masuklah Rasulullah SAW dari jalan sebelah atas dari Ka'dah dan diarahkan Khalid ibn Walid membawa pasukan memasuki jalan bawah. Kumpulan-kumpulan muslimin yang lainnya masing-masing memasuki ikut jalan yang diarahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tidak seorang pun yang menghadapi tantangan kecuali Khalid ibn Walid ditentang oleh sekumpulan musyrikin termasuk Ikrimah bin Abu Jahal dan Safwan bin Umayyah. Lalu mereka pun diperangi oleh Quraisy dan 4 orang dari kabilah Huzail. Dari jauh kelihatan kepada Rasulullah SAW kilatan pedang mereka yang bertempur. Diberitahu kepada Rasulullah SAW bahawa Khalid diserang dan ia pun menyerang balas. Maka kata Rasulullah, kalau sudah qada Allah,
memang baik. Jadi perancangan sebagaimana yang kita tahu bahawa Rasulullah SAW merupakan jenderal tentera yang terbaik yang mengatur strategi peperangan. Nabi kita SAW memberi arahan-arahan yang menuju ataupun sasarannya kepada beberapa keadaan masyarakat. Masyarakat pertama, sebagaimana yang kita sebut tadi, ucapan kasih sayang itu adalah untuk jamahir ataupun orang-orang musyrikin yang biasa yang tidak terlibat dengan peperangan. Yang kedua, kategori yang kedua, Rasulullah SAW beri suatu ancaman kepada 10 orang. Ini pun gaya peperangan, strategi peperangan yang telah dilaksanakan atau telah dirancang oleh Nabi SAW supaya 10 orang ini tidak sewenang-wenang memerangi Rasulullah SAW ketika Nabi kita masuk membuka kota Mekah. Jadi yang 10 orang ni pun kesan daripada pengisytiharan Nabi menyebabkan 10 orang ini tidak akan dilindungi oleh kufar Quraisy sendiri. Kerana kufar Quraisy rasa mereka kalau berbaik-baik dengan 10 orang ni, mereka tidak akan selamat. Itu juga merupakan strategi perang yang telah dilaksanakan ataupun lebih tepat lagi yang diajar kepada kita oleh baginda SAW. Begitu juga Nabi mengarahkan tentera-tentera yang terlibat dan juga ketua-ketua ketumbukan-ketumbukan kecil seperti Khalid ibn Walid. Nabi kita mengarahkan supaya jangan sekali-kali sebagaimana yang kita baca sebelah tadi. Nabi kita kata jangan mulakan serang. Jangan mulakan peperangan. Sehinggalah kita diserang terlebih dahulu. Begitulah yang dilaksanakan oleh Khalid ibn Walid apabila sekumpulan orang musyrikin menyerang kedudukan mereka. Lalu Khalid ibn Walid membalas balik, mempertahankan diri. Ini menyebabkan berlakulah peperangan. Apa yang disebut di sini, Rasulullah SAW sendiri melihat kilatan pedang daripada jauh. Lalu Nabi kita kata dah qada Allah. Dia dah berusaha untuk mengelakkan peperangan berlaku. Timbang kalau ada yang terbunuh atau ramai yang terbunuh, Nabi kita merancang begitu rapi. Tetapi qada Allah telah menentukan bahawa dua kumpulan tentera ini bertempur juga akhirnya. Dan itu menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kalau kita ambil sedikit pengajaran daripada apa yang berlaku di Palestin. Apa yang berlaku sekarang ni lebih besar daripada apa yang berlaku sebelum ini. Dan kita tahu bahawa sebenarnya di Gaza ini memang menjadi perancangan Yahudi untuk mengeluarkan seluruh penduduk Gaza sebab Yahudi memang inginkan tanah Gaza itu. Dan memang telah ada pun satu perjanjian dengan Sisi ataupun Presiden Mesir, Fatah Sisi. Ada perbincangan dengan perbincangan itu adanya suatu perjanjian supaya penduduk-penduduk Gaza ini dipindah ke padang pasir Sinai di sebelah Mesir. Memang dah ada dah perjanjian di antara Yahudi dan juga Mesir. Dan banyak juga negara-negara yang telah beri keuangan yang banyak, bajet yang banyak untuk program memindahkan orang Gaza ke padang pasir Sinai. Memang dah ada. Tetapi kita semua faham apa yang kita lihat sekarang. Bahawa penduduk-penduduk Gaza tak akan lepaskan tanah mereka, tanah tumpah darah mereka, tempat lahirnya putera-putera mereka. Jadi orang Palestin, sahabat-sahabat kita, saudara mara kita di Palestin tidak akan sama sekali membenarkan diperlakukan mereka sewenang-wenangnya. Dan sekarang mereka mempertahankan tanah mereka. Dan akhlak Islam itu, kalau kita perhatikan betul-betul, akhlak Islam itu sangat jelas.
yang dipraktikkan oleh pejuang-pejuang Hamas ataupun mujahidin kita di Palestin. Sangat jelas. Itu yang diajar oleh Nabi SAW. Walaupun dalam keadaan musuh kita sentiasa membunuh kanak-kanak, dia tidak tuju kepada orang dewasa saja, tapi dia bunuh kanak-kanak. Memanglah kalau kita fikir dalam-dalam, bila mereka bunuh kanak-kanak, generasi baru tak akan ada lagi lah. Yang banyak mati, yang ramai mati, kebanyakannya kanak-kanak. Kalau ada 2,000 yang mati, 1,500 kanak-kanak. 500 saja yang orang tua atau campur dengan pemuda-pemuda. Sebab mereka memang dasar mereka untuk menghapuskan seluruh penduduk yang ada di Gaza itu, kerana memang ada projek, mereka ada projek untuk dibina di tanah Gaza tu. Mereka takkan puas hati daripada apa yang mereka dapati sekarang. Mereka takkan puas hati. Mereka akan lebarkan lagi. Termasuklah semenanjung Gaza. Cuma mereka cuba dah hampir 74 tahun untuk menawan Gaza, tapi tak dapat. Kali ini pun kita nak kata Yahudi tu berjaya menawan Gaza pun kita tak dapat cakap macam tu lagi lah. Mereka tidak dapat menawan lagi Gaza setahu macam tu. Jadi kita balik semula kepada apa yang kita bincang tadi. Lalu bila bertempur itu, maka takdir Allah telah ditentukan. Kita pun kena ingat jugalah bila kita berada dalam situasi ini, kita jangan sekali-kali bercita-cita mencari musuh sebagaimana dalam ayat Quran. La tatamannau liqa'al adu fa idza laqitumuhum fathbutu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu bercita-cita untuk bertemu musuh. Fa idza laqitumuhum fathbutu. Tetapi seandainya kamu bertemu dengan musuh, walaupun kamu tidak rancang, kamu bertemu dengan musuh, maka fathbutu, tetapkanlah kaki kamu, berjuanglah untuk mempertahankan agama kamu. Kita asalnya kita tak nak perang pun, tapi dah bertemu, mereka pun tak nak serah diri, mereka nak bertempur, maka kita pun terpaksa juga bertempur mempertahankan agama kita. Ibnu Ishaq, kita sambung lagi. Ibnu Ishaq meriwayatkan daripada Abdullah ibnu Abu Bakar, juga oleh Al-Hakim daripada Anas, bahawa manakala sampai Rasulullah SAW di Zatuwa, kelihatan baginda di atas kenderaannya memakai serba hitam, menundukkan kepalanya kerana merendah diri kepada Allah, kerana kemenangan yang telah dikurniakan olehnya. Baginda tunduk hingga hampir-hampir janggutnya mencecah belakang unta kenderaannya. Jadi dalam perenggan ini, Ibnu Ishaq meriwayatkan daripada Abdullah ibnu Abu Bakar, juga oleh Al-Hakim daripada Anas, bahawa manakala sampai Rasulullah SAW di Zatuwa, kelihatan baginda di atas kenderaan memakai serban hitam. Jadi serban hitam ni merupakan sunnah Nabi kita SAW apabila masuk perang. Kalau sahabat-sahabat semua perasan, ya, kalau biasa ikuti kuliah Tokku Pasir Gudang, kalau kita biasa dengar lah. Kalau tak biasa, cubalah biasakan untuk dengar kuliah Tokku Pasir Gudang. Masa mula-mula Palestin menyerang kedudukan Israel, hari esoknya tu, bila ana buka kuliah Tokku Pasir Gudang, dia belik serban warna hitam. Itu menandakan apa tu? Menandakan bahawa apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW bila berperang, Nabi kita akan menggunakan sesuatu pakaian yang bertujuan untuk perang, iaitu serban warna hitam. Begitu juga kalau kita dengar sehari dua ni, dengar khabar lah, tapi tak masuk-masuk juga ke Palestin. Dengar khabar Iran telah angkat bendera hitam di tiang benderanya,
Dan adalah banyak orang komen bawah tu, orang Iran dah marah dah. Orang Iran dah marah dah, dia nak masuk dah, tapi sampai sekarang tak masuk-masuk lagi, tak datang-datang lagi ke Palestin. Bunyi berita saja. Apa yang anda tahulah, mungkin maklumat anda ni tak lengkap juga. Apa yang anda tahu daripada Muslim Care yang kata bahawa Turki nak hantar tentera, tak ada pun. Yang kata Iran atau Syiah nak hantar tentera, tak ada pun. Yang kata Hizbullah di Lebanon pun tidak ketara sangatlah setakat ni yang ada pun. Begitulah keadaan. Yang penting ada berita atau dalam media sosial ni kata bahawa dah masuk dah makanan, sebenarnya tak masuk pun. Itu yang diberitahu oleh Muslim Care yang juga kita tahu Muslim Care ni dalamnya tu ada Nadir lah. Nadir An-Nuri tu. Itu maklumat tu dapat direct daripada Palestin ataupun daripada Gaza direct kepada Muslim Care biasanya begitu. Jadi tadi kita bincang tentang serban warna hitam. Dan Nabi kita SAW menundukkan kepalanya kerana merendah diri kepada Allah kerana kemenangan yang telah dikurniakan olehnya. Menundukkan diri, kita tawaduk dengan kemenangan kita. Kita tidak diajar oleh Nabi SAW untuk merasai sombong atau menunjukkan keadaan yang sombong apabila kita menang. Kita hendaklah sentiasa menunjukkan sikap yang tawaduk. Kerana kemenangan itu hakikatnya bukan kita sebenarnya. Tapi kemenangan itu ialah Allah yang beri kemenangan. Sebab kita kena ingat juga bahawa kemenangan ini, bila kemenangan berada di atas dunia, dia bukan semata-mata kemenangan, tapi dia adalah bersifat ujian. Ada kala Allah uji kita dengan kekalahan. Ada kala Allah uji kita dengan kemenangan. Ujian kekalahan itu menjadi perkara yang biasa. Menyebabkan kita sentiasa bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita sentiasa kalah. Apabila Allah beri ujian kemenangan, maka biasanya pergantungan pada Allah itu berkurangan. Kerana kita dah menang, kita dah boleh kuasa, kita dah boleh itu dan ini. Jadi kita semua tidak berapa ingat dah bahawa kemenangan itu datang daripada Allah. Ujian kemenangan itu, ramai orang yang dapat ujian kemenangan dan ramai juga yang tidak berjaya untuk menghadapi ujian kemenangan. Begitulah juga kalau kita diberi ujian oleh Allah dengan kemiskinan, berbanding dengan ujian yang diberi kepada kita ujian kekayaan, maka orang yang cepat lupa pada Allah itu ialah orang yang diberi ujian kekayaan. Berbanding dengan orang yang diberi ujian kemiskinan, dia sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, Bukhari meriwayatkan daripada Muawiyah ibnu Qurrah, katanya saya dengar Abdullah bin Mughaffal berkata, saya lihat Rasulullah SAW di hari pembukaan kota Mekah. Baginda berada di atas untanya mengulang-ulang bacaan surah Al-Fatih. Maka Rasulullah SAW ke Mekah menghala ke Baitullah. Jadi kita bincang sikit yang ini. Baginda berada di atas untanya mengulang-ulang bacaan surah Al-Fatih. Itu ayat surah Al-Fatih. Nanti sahabat-sahabat semua, bila berkesempatan nanti cuba buka lah surah Al-Fatih dan tengok maknanya apa, dan kalau boleh tengok sedikit tentang pentafsiran. Mungkin kalau pergi ke Google, pergi ke tafsir, kita tulis saja pada Google tu tafsir surah Al-Fatih. Di situ mungkin kita boleh ambil pentafsiran Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ambil yang itu dan tengok
macam mana penulis kita ataupun mufassir kita seperti Ibn Katsir, macam mana dia bincang tentang surah Al-Fatih ni. Nabi kita mengulang-ulang ketika berada di atas untanya, mengulang-ulang bacaan surah Al-Fatih. Al-Fatih maknanya pembukaan ataupun kemenangan. Masuklah Rasulullah SAW ke Makkah menghala ke Baitullah. Baitullah di waktu itu dikelilingi oleh 360 berhala. Lalu Rasulullah SAW pun memukulnya hingga pecah satu demi satu dengan sebatang kayu di tangannya sambil berkata, maksudnya tibalah sudah hak dan terhapuslah batil. Tibanya hak dan tidak akan datang semula batil. Jadi ungkapan cakap Nabi SAW ini ialah, saya ulang balik ya, ucapan tibalah sudah hak, ja'al haq wa zahaqal batil, tibalah sudah hak dan terhapuslah batil. Nabi kita ulang-ulang perkara itu, tibanya hak dan tidak akan datang semula kebatilan. Jadi maksudnya berhala itu tidak lagi disembah di Makkah Al-Mukarramah. Dah habis dah masa-masa penyembah berhala, dan sehingga sekarang Mekah bersih daripada berhala. Itu yang Nabi kita sebut, dan tidak akan datang semula kebatilan itu. Tetapi kita kena ingat juga ya, tidak akan datang semula kebatilan itu ialah kerana lamanya masa tidak akan ada lagi penyembahan berhala di kota suci Mekah. Bermula tahun 6 Hijrah, pembukaan kota suci Mekah, sehinggalah sekarang tidak ada sebarang patung berhala di kota suci Mekah. Tetapi nanti bila hampir kiamat, Mekah tidak akan dikunjungi lagi sebagaimana pernah kita bentang dalam buku perang Armageddon dulu. Tidak akan datang lagi orang ke kota suci Mekah untuk melakukan haji ataupun umrah. Mekah tidak akan dikunjungi pada suatu hari nanti. Dan adanya orang yang akan meruntuhkan Kaabah, sebagaimana yang ada dalam hadis Nabi. Dan ketika itu, ramai manusia di dunia yang kembali menyembah berhala. Nanti termasuklah di kota suci Mekah. Akan berlaku peristiwa ini yang dikatakan sebagai tanda-tanda kiamat. Dan kalau berlaku ketika ini, kita tahulah bahawa dunia itu akan hancur pada bila-bila masa saja. Kerana ada pernah kita sentuh dulu sikit tentang kiamat ni. Orang Islam yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, orang Islam yang menyebut kalimah Allah, akan diambil nyawanya sebelum tiupan sangkakala. Jadi orang Islam yang beriman, ada juga kata yang sebut saja nama Allah, dalam dirinya adanya Allah dalam dirinya, atau menyebut nama Allah, dia akan diambil nyawanya oleh angin sejuk yang datang daripada Yaman ataupun Eden. Dia akan diambil nyawa. Semua orang yang menyebut kalimah Allah akan diambil nyawanya oleh angin sejuk itu. Dan yang tinggal di dunia ketika itu ialah orang-orang yang jahat saja. Bukan sekadar jahat, orang-orang yang kafir, bukan sekadar kafir, nanti akan berlaku penyembahan berhala semula. Ketika itu, orang bertanya kepada Iblis, macam mana nak buat ni? Maka Iblis pun berfatwa, ramailah manusia ketika itu menyembah berhala semula. Sebab itu hadis Nabi kata tidak akan berlaku kiamat, melainkan ketika berlaku kiamat itu semuanya orang jahat berlaku. Jahat tu jahat dari segi akidah yang paling teruk. Mereka menjadi orang yang musyrik, yang menyembah berhala semula. Satu ketika dulu, berhala telah dihancurkan oleh Nabi SAW, tapi akan datang, berhala akan disembah semula ketika hampirnya kiamat. Jadi seterusnya masuklah Rasulullah SAW ke Makkah menghala ke Baitullah. Dia ingat tadi ya, dah baca tadi. Lalu Rasulullah SAW pun memukulnya, tadi dah ya.
disuruhnya keluarkan berhala itu, maka dikeluarkannya gambar Ibrahim dan Ismail. Di tangan keduanya ada azlam, yakni anak-anak panah untuk bertenung. Maka kata Rasulullah SAW, dibinasakan oleh Allah akan mereka yang mengundi nasib dengan anak panah dari keduanya ini. Kemudian Rasulullah SAW pun masuk ke dalam Kaabah dan bertakbirlah bagi dia di dalamnya dan terus keluar tanpa bersembahyang. Dan itu di antara proses yang berlaku kepada Rasulullah SAW apabila Nabi kita berjaya masuk ke dalam Kaabah. Dan rupanya ada beberapa anak panah yang nak cari nasib masing-masing, nak tentu nasib masing-masing. Mereka biasanya guna anak panah ni, dia lempar tu, maka dia kata baik ke atau buruk ke, dia tengok pada anak panah tu. Itulah cara orang Quraisy ataupun orang musyrik dulu yang ada dalam Kaabah, yang mana Kaabah itu menjadi tempat mereka melakukan perkara-perkara khurafat dan juga penyembahan berhala. Dan Nabi SAW bertakbir. Itu takbir yang menggambarkan kemenangan Islam. Itu takbir sepatutnya kita war-warkan supaya kita ini sentiasa bertakbir. Itulah yang kita kata yang solidariti baru ni tu, sampai takbir pun tak boleh. Kalau sampai takbir pun tak boleh. Jadi kita fikir patutnya kalau takbir tak boleh, semangat orang tu pun nak disalur ke mana je. Sebab takbir itu menggambarkan kita menentang Yahudi. Takbir itu menggambarkan supaya Yahudi itu jadi lemah. Takbir itu menggambarkan bahawa kebersamaan kita dengan pejuang-pejuang Islam ataupun saudara Islam kita di Gaza. Sebenarnya banyak gambaran hasil daripada takbir itu. Kalau keadaan kita bercakap dengan kuat, bersemangat, tidak diselangi dengan takbir, seolah-olahnya ucapan yang bersemangat itu tidak mempunyai keberkatan dan seumpamanya lah. Sebab kita takbir ini tidaklah kita bertakbir ataupun tidaklah kita ni sentiasa bertakbir. Tapi kita bertakbir pada masa-masa tertentu yang sesuai untuk kita bertakbir. Seperti kemenangan contohnya. Sebagaimana sekarang ni yang kita patut takbir kuat-kuat. Sebab tadi ada anak tengok satu TikTok berkaitan dengan seorang orang Palestin. Dia buat TikTok tu, dia kata di Gaza ni kawasan-kawasannya berbau miski, berbau kasturi. Harum sungguh merata tempat. Kata orang tu lah yang dia buat TikTok tu. Sebab apa baunya harum merata tempat? Kerana mayat yang jenazah-jenazah sahabat-sahabat kita di Gaza ini dianggap sebagai atau dikira sebagai syahid. Maka kita tahu orang yang mati syahid ini dia berdarah, darahnya tu rupa-rupa darah, tapi baunya bau kasturi. Itu sifat darah mereka-mereka yang berjuang Islam. Itu. Tapi kalau kita dengar berita yang sebegitu rupa, takkan kita tak nak takbir. Takbir itulah menggambarkan bahawa kita rasa hebatnya orang yang mati syahid dalam keadaan dia lawan musuh agama, iaitu Yahudi. Takbir itulah gambarannya. Tiba-tiba kita tidak dibenarkan takbir. Dalam pada itu pun ada juga yang nak pertahankan, tak payah takbir lah dan sebagainya. Itulah yang kita kata bahawa benda-benda begini pun, suasana yang patut kita boleh takbir pun tak benar takbir. Yang lain-lain tak tahulah. Rasulullah SAW meminta supaya Uthman ibn Talhah membawa kunci Kaabah. Tugas beliau sejak awal telah memegang kunci Kaabah dan melakukan upacara hijabah
itu upacara membuka, ya. Dia bawanya kunci itu, Rasulullah SAW pun membuka Kaabah dan terus berjalan masuk ke dalamnya. Setelah keluar darinya, Rasulullah SAW memanggilnya. Uthman ibn Talhah diberikan kembali kunci itu kepadanya. Katanya, ambillah kunci ini buat kamu hingga ke anak cucu keturunanmu. Buat selama-lamanya. Bukan aku yang memberikannya kepada kamu, yakni tugas hijabah Kaabah, tetapi Allah yang memberikannya kepada kamu dan tidak akan merampasnya daripada kamu, melainkan orang yang zalim. Diisyaratkan perkataannya itu kepada firman Allah, maksudnya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah-amanah kepada yang empunya. Jadi kalau kita tengok yang ini, cuba kita ambil semula, ya. Kunci ini telah diberi kepada Uthman bin Talhah, yang mana Uthman bin Talhah ini adalah pemegang kunci sejak zaman berzaman keturunannya sehinggalah sekarang. Tapi tengok bawah, ya. Yang ni walaupun anda ada benda yang tak ingat kat sini, dan tidak akan merampasnya daripada kaum melainkan orang yang zalim. Bermakna kalau sesiapa yang rampas kunci daripada keturunan Uthman bin Abi Talhah ini, kalau dirampas, maknanya orang tu adalah orang yang zalim. Orang yang zalim. Yang ni anda tak berapa nak ingat. Kalau tak silap, ada satu zaman itu dirampas kunci ni daripada keluarga Uthman bin Talhah. Maka daripada apa yang Nabi kita sebut, bila ada orang yang merampas kunci Kaabah, maka orang itulah yang zalim. Kenapa? Dia telah merampas hak orang. Lepas tu daripada ayat Quran, disebut ni, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah-amanah kepada yang empunyanya. Itu ayat Al-Quran. Ayat ini turun kerana ada seorang sahabat Nabi yang kalau tak silap saya mengambil kunci ini untuk dia menjadi orang yang membuka Kaabah. Tapi Nabi SAW telah ambil balik daripada orang ni, dan atas perintah Allah, Nabi kita beri kepada Uthman bin Talhah ini semula kunci itu. Dan sampailah sekarang kunci itu dipegang oleh keturunan Uthman bin Talhah. Jadi peristiwa tentang kunci ini sampai turunnya ayat bahawa itu apa ayatnya saya tak ingat lah. Amanati ila ahliha, ingat separuh je ayat itu. Sesungguhnya Allah yang makna tadi tu, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang empunyanya. Dia berkenaan dengan kunci Kaabah. Maka kalau kita anggap kunci Kaabah itu satu benda yang kecil, sekadar kunci, dikira sebagai zalim orang yang merampasnya, macam mana kalau perkara-perkara lain yang lebih besar daripada kunci itu? Perkara yang melibatkan perjanjian dan sebagainya, maka sudah tentu orang yang merampasnya ataupun orang yang tidak menunaikannya, dialah yang zalimnya. Itu yang Nabi kita sebut, bahawa orang yang merampas kunci itu adalah zalim. Akan datang ni kalau sekiranya ada orang merampas daripada keturunan Uthman bin Talhah ini, maka kita camlah bahawa orang yang merampas itulah yang zalim. Dialah yang salah. Bukan orang yang memegang kunci itu yang salah. Maka Rasulullah SAW pun mengarahkan Bilal naik ke atas bumbung Kaabah untuk melaungkan azan sembahyang. Dan orang ramai semuanya pun masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala sepuak demi sepuak. Kata Ibnu Ishaq, dan Rasulullah SAW pun berdiri di sisi Kaabah setelah berkumpulnya orang ramai dalam keadaan tertanya-tanya apakah yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Selepas itu Rasulullah SAW pun berucap, maksudnya sebagaimana teks Arab tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
saddaqa wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Sehinggalah akhirnya, kita baca terjemahan sebelahnya. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu baginya. Dia telah membuktikan kebenaran janjinya, dia menolong hambanya dan dibinasakan bersendirian akan musuh-musuhnya yang bersatu. Segala perbalahan, segala dendam, kesumat atau menuntut bela, tamatlah hari ini. Penjagaan Kaabah dan memberi minum orang-orang haji tetap berada di tangan orang-orangnya. Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Allah telah menghapuskan sikap membangga-banggakan keturunan atau membesar-besarkan nenek moyang. Kerana semua manusia adalah anak cucu Adam, sedangkan Allah dijadikan dari tanah. Begitu ucapan Rasulullah SAW. Antara yang saya nak kotkan balik, nak ambil balik ialah, wahai orang-orang Quraisy, ini penjagaan Kaabah lalu memberi minum orang-orang haji tetap berada di tangan orang-orangnya. Maksudnya ialah, satu ketika dulu, ketika zaman Mekah, ada orang yang memang kerja dia beri minum kepada orang-orang haji. Maka orang ini dimuliakan kerana peranannya memberi minum, memberi makan kepada orang-orang yang memerlukan ketika ibadah haji. Yang ini Nabi kita sebut suatu secara khusus, penjagaan Kaabah dan memberi minum orang-orang haji tetap berada di tangan orang-orangnya. Jadi kalau orang ni dilantik menjaga Kaabah seperti pegang kunci Kaabah, maka orang ni kekal memegang kunci Kaabah. Begitu juga orang yang mulia kerana memberi minum air kepada orang haji, mereka dikekalkan tindakan atau perbuatan mereka memberi minum kepada orang haji. Begitulah. Nabi SAW juga menyebutkan, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Allah telah menghapuskan sikap membangga-banggakan keturunan. Di peringkat permulaan, Nabi kita menawan kota suci Mekah, Nabi kita telah memberi suatu ucapan, melarang sama sekali kita membangga-banggakan keturunan atau membesar-besarkan nenek moyang. Itu Nabi kita sebut kerana dua perkara ini menjadi mainan orang ataupun menjadi perkara yang sentiasa diamalkan oleh orang-orang Quraisy satu ketika dulu. Dan kita tahu bahawa orang yang membangga-banggakan turunan ini ialah Iblis laknatullah alaih. Kerana Iblis lah yang kerana Iblis lah yang menyebabkan ada juga manusia yang mengikut jejak langkah Iblis untuk membesar-besarkan keturunan. Sebagaimana yang Allah tanya dalam Quran pun ada, Allah tanya kepada Iblis, kerana apa kamu tidak sujud kepada Adam alaihissalam? Maka Iblis kata, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis telah mengungkit-ungkit keturunannya dan membesar-besarkan nenek moyangnya. Itu di antara perbuatan Iblis. Iblis kata bahawa keturunan aku ni daripada api. Aku dicipta daripada api. Adam dicipta daripada tanah. Jadi Iblis kata api itu lebih mulia daripada tanah. Itulah Iblis yang mengajar manusia supaya membangga-banggakan keturunan. Nabi kita peringkat permulaan menawan kota suci Mekah. Awal-awal lagi Nabi dah pesan, jangan membangga-banggakan keturunan atau membesar-besarkan nenek moyang. Perbuatan orang Quraisynya begitulah. Nabi kita awal-awal lagi larang. Jangan sekali-kali kamu bila dah masuk Islam, bilalah kamu orang-orang Quraisy yang musyrik telah jatuh, telah kalah, jangan nanti kamu bila masuk Islam, kamu pula berbangga-bangga dengan keturunan. Kita pun macam itu juga. Sampai sekarang ni, ada di kalangan manusia yang berbangga-bangga dengan ayah dia siapa, datuk dia siapa, keturunan dia siapa, begitulah yang dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun membaca Al-Quran, ayat Al-Quran, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu
Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu berasal dari seorang lelaki dan seorang perempuan, yakni Adam dan Hawa. Kemudian kami jadikan beberapa keturunan puak-puak supaya kamu saling berkenalan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling banyak takwanya. Surah Al-Hujurat ayat 13. Turunlah ayat bila Nabi pesan jangan berbangga-bangga dengan keturunan. Ingatlah bahawa yang menjadi perbezaan di sisi Allah itu ialah takwa masing-masing. Kata Nabi, takwalah yang menjadi perbezaan di antara hamba-hamba Allah. Kemudian kata Rasulullah SAW, wahai orang-orang Quraisy, apakah pendapat kamu tentang apa yang akan saya lakukan kepada kamu selepas ini? Jawab mereka, saudara insan yang mulia dan anak saudara kami. Kata baginda, sekarang kamu semua dibebaskan. Sama sekarang kamu bebas. Wa antum idhabu wa antum tulaqa. Nabi kata, pergilah kamu semua dan kamu semua dibebaskan. Nabi tak seru pun mereka masuk Islam. Nabi tak ada pun bertindak pada mereka. Tak ada pun Nabi bunuh orang ramai ini sebagaimana Yahudi buat pada orang Gaza. Islam mulianya dan Islam tidak pernah balas dendam. Dan Islam tidak pernah berfikir sesuatu yang buruk untuk masyarakat. Walaupun masyarakat Quraisy ketika itu tidak Islam sepenuhnya lagi. Tapi Nabi kita telah membebaskan mereka. Dengan sebab Nabi kata sekarang kamu semua bebas, menyebabkan ramai di kalangan mereka telah memeluk ajaran Islam. Tak perlu perang pun, tapi mereka telah menjadi kagum dengan apa yang ditunjukkan di hadapan mereka tentang keadilan Islam, tentang akhlak Nabi SAW serta akhlak kaum muslimin yang lain. Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Shuraih Al-Adawi bahawa Rasulullah SAW menyatakan dalam ucapannya kepada orang ramai di hari pembukaan Makkah, maksudnya sesungguhnya Makkah telah diharamkan oleh Allah, yakni diharamkan melakukan pembunuhan dan kekejaman, tetapi tidak diindahkan oleh manusia. Maka tidak halal bagi seseorang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat untuk menumpahkan darah dan mencabut walau sebatang pokok di sini. Andainya ada seseorang yang cuba hendak memerangi Rasulullah SAW di sini, maka katakanlah kepadanya, sesungguhnya Allah telah mengizinkan kepada Rasulnya, tetapi tidak diizinkan kepada kamu. Itu pun cuma sekejap saja di waktu siangnya. Dan sekarang kembalilah pengharamannya seperti sebelumnya. Dan hendaklah disampaikan berita ini oleh orang-orang yang hadir kepada yang tidak hadir. Begitulah sehinggalah sekarang ni kita tidak dibenarkan sama sekali mencabut pokok di tanah haram. Kalau kita pergi ke Mekah ataupun biasanya ke Mekah lah. Kalau sesiapa pergi ke Mekah, ada pokok-pokok yang berada di tanah haram, jangan sekali-kali kita pergi cabut pokok tu. Kerana pokok itu telah dilarang oleh Nabi SAW dalam perenggan ini. Perenggan muka surat 565 ini telah disebut supaya kita ni jangan sekali-kali mencabut pokok-pokok. Walaupun kita tahu larangan ihram, kalau sesiapa yang berniat umrah, maka dia berada dalam ihram. Di antara larangan-larangan ihram yang tak boleh dibuat ialah mencabut pokok dan memburu. Itu di antara melibatkan tanah haram. Memburu binatang-binatang buas atau binatang buruan di tanah haram tidak dibenarkan, terutama bagi orang yang berniat umrah atau berniat haji. Begitu juga dengan pokok-pokok tanah haram, tidak dibenarkan kita daripada mencabutnya. Dan undang-undang atau peraturan yang telah dibuat oleh baginda SAW itu
kekal sehingga sekarang. Sebab itu di kota suci Mekah ini sangat mulia. Sebagaimana yang kita pernah baca dalam buku Qabasat min Rasul, bagaimana satu peristiwa Abu Sufyan dan teman dia keluar daripada tanah haram, dan bila dia melepasi border, iaitu border tanah haram, tiba-tiba Abu Sufyan melihat seekor serigala mengejar binatang buruannya. Binatang buruan ini tiba-tiba masuk ke tanah haram. Dan serigala itu berhenti, beri emergency, tak jadi kejar mangsanya bila mangsa itu masuk ke tanah haram. Menunjukkan binatang pun menjaga kehormatan tanah haram dengan cara tidak memburu buruannya di kawasan tanah haram. Sehingga Abu Sufyan berkata pada kawan dia yang keluar daripada tanah haram itu sekali dengan dia, kata Abu Sufyan betapa rahmatnya tanah Mekah ini sehingga binatang pun tidak mahu menangkap atau membunuh mangsanya di dalam kawasan tanah haram. Tiba-tiba serigala yang melintas tempat Abu Sufyan, tiba-tiba dia bercakap. Hanya ada dalam kitab Qabasat min Rasul. Serigala itu bercakap, dia kata, cuma kamu saja yang menghalau Nabi Muhammad daripada kota Mekah. Serigala itu tolong jawab, mempertahankan Nabi kita SAW. Kerana Abu Sufyan lah yang menyebabkan sebelum dia masuk Islam, masa dia musyrik, dia telah menyebabkan Rasulullah SAW terkeluar daripada kota suci Mekah. Jadi kita berhenti pada muka surat 565, tanda kat situ ya. Nanti akan datang, kita akan sambung pada kemudian, berkumpullah manusia di Mekah untuk berbaiat kepada Rasulullah SAW. Kita berhenti di situlah, insyaAllah. Okey, sekadar itu, kalau ada soal jawab sikit, nak tanya ke apa-apa, sila. Saranan ke, pandangan ke, sila. Najib ya. Mana Najib? Dah, Najib. Ya, Ustaz. Ya, dah siap. InsyaAllah, Ustaz. Ya, okey. Mana Najib ya? Ya. Okey. Ya, Ustaz. Ya. Baca doa sikit, Ustaz, boleh tak? Okey. Berapa orang dia ni? Tak nampak tempat ni. Dalam belah-belah juga, Ustaz. Ya, okey. InsyaAllah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina